Alhamdulillah. Segala puji dan puja bagi Allah. Dan yang paling kita rasa sangat-sangat pada pagi ini, bermula pada semalamnya, kita berterima kasih sungguh-sungguh pada Allah. Menghargai satu anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, iaitu hidup melalui sebuah kehidupan di bulan Ramadan. Pertama, Allah masih lagi hidupkan kita. Yang kedua, Allah beri kehidupan kita untuk hidup di bulan Ramadan. Kehidupan di bulan Ramadan ini adalah kehidupan menzahirkan seluruhnya kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah, dan kita sekali lagi kita melafazkan betapa bersyukurnya dan berterima kasihnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, para ahli ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pagi ini program pertama Halaqah Ramadan yang membawa kita suatu keadaan kelainan rasanya. Rasa terima kasih, rasa syukur, rasa bertuah. Segala-gala rasa itu ada dalam jiwa dan hati kita yang kita, kalau kita zahirkan, dari satu sudut rasa penuh kegembiraan, dari satu sudut rasa sedih pun ada. Kerana walau dalam keadaan kita banyak dosa, banyak maksiat, banyak lalai, banyak lupa, Allah masih lagi mengabulkan doa kita. Dia memakbulkan doa kita. 2 bulan berturut-turut kita berdoa dengan penuh rayuan kepada Allah, munajat kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, Kau berkatilah hidup kami pada bulan Rajab. Wa barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, Kau berkatilah hidup kami pada bulan Sya'ban. Maka 2 bulan berturut-turut kita merayu kepada Allah. Dan penutup doa itu kita mengatakan, wa ballighna Ramadan. Sempatkanlah umur kami, panjangkanlah umur kami untuk kami hidup di bulan Ramadan. Pada pagi ini, Allah zahirkan betapa kasih dan sayangnya Allah. Maka Allah anugerahkan kepada kita dan memakbulkan doa kita. Maka sebab itu pertama sekali kita zahirkan dalam diri kita daripada semalam, terima kasih ya Allah. Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Aku tahu bahawa aku banyak dosa ya Allah. Aku banyak maksiat, aku banyak lalai, aku banyak lupa. Tetapi Engkau buktikan bahawa Engkau Tuhan yang maha pemurah, maha mengabulkan doa. Itu satu perkara yang saya nak sebut pada awal mukadimah pada hari ini. Dan Fadil Ustaz Khairul memberi suatu kata bicara untuk saya pada pagi ini, ialah mukaddimah Ramadan. Supaya mukaddimah yang kita lalui hari pertama ini adalah hari-hari yang akan menentukan hari-hari yang ke depan nanti, bagaimana corak kita melalui hidup sebagai sebuah madrasah, tempat kita belajar untuk menjadi hamba kepada Allah melalui hari-hari Ramadan. Baik, yang pertama, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita mengambil barakah dahulu daripada ayat yang nyata dan jelas Allah Ta'ala membicarakan salah satu daripada perkara yang berkait dengan Ramadan. Suratul Baqarah 183. Walaupun ayat ni dah banyak kali baca, dah banyak kali ulang, dah hafal dah pun, dah beramal dah pun. Ya. Moga-moga amalan sebelum ini dan pada hari ini dan pada masa-masa waktu yang akan datang nanti semuanya dalam pengabulan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memulakan satu kalam yang indah, kata para alim ulama, kalau kita faham dan kita hayati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Wahai orang-orang yang telah beriman. Betapa halusnya bicara Allah. Betapa indahnya kata ulama bicara Allah. Ada satu kitab, semasa saya di Mesir dahulu, saya bawa balik ke sini, dulu niatnya nak terjemah. Ditulis kitab itu ialah Nida'ur Rahman. Nida'ur Rahman. Panggilan, seruan Tuhan Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Maka salah seorang ulama Azhar tu dia mengumpulkan semua ayat-ayat yang dimulai dengan Ya ayyuha. Wahai. Saya pernah sebut di sini, kadang-kadang sayang mana kita pun pada suami, pada isteri, pada anak-anak, pada kawan-kawan, jarang kita sebut wahai. Lembutnya bicara Allah. Ya, wahai. Yang kedua, Allah meletakkan siapa yang Allah seru? Amanu, orang-orang yang sudah beriman. Siapa dia? Kita pada pagi ini. Maka di saat kita menerima panggilan, seruan Tuhan yang maha segala-galanya, maha pemurah, maha penyayang, maha berkuasa, maha sempurna, maha indah dan segala-galanya, kalau kita faham bahasa ni,
kita akan menitiskan air mata. Kenapa? Kerana Allah sudi dengan kemuliaannya, sudi dengan keagungannya, menyeru kita hamba-hamba yang hina. Kalau kita faham, tapi mungkin kita belum cukup faham. Betul ya? Umur 60 pun dah belum cukup faham. Maka kita minta dengan Allah, ya Allah, di akhir-akhir umur aku ni, ya Allah, tolong bagi aku faham setiap patah bicaramu, ya Allah, yang engkau ungkapkan dalam Al-Quran, dalam firman. Tapi salah satunya ialah, wahai orang-orang yang beriman. Apa maksudnya? Wahai ahli syurga. Wahai orang-orang yang dicintai Allah. Wahai orang-orang yang dikasihi Allah. Wahai orang-orang yang bakal untuk mendapat rahmat dan redha Allah. Itulah wahai orang-orang yang beriman, kata beliau dalam kitab Nidaur Rahman. Maka wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kutiba, difardukan. Asal bahasanya ialah, asal perkataan ditulis. Kerana kutiba itu asalnya kataba. Maka dibaca dengan kutiba. Siapa yang belajar bahasa Arab, dinamakan fi'il bina majhul. Yang mana bila mana dibaca dengan kutiba, ditambah imbuhan di. Difardukan kepada kamu. Maka tuan guru saya, dia terjemah apa? Kenapa Allah tidak menggunakan perkataan wujiba, diwajibkan? Atau Allah tidak guna perkataan furida, difardukan? Kerana apa? Kerana kata ulama di situ, kutiba itu betul dengan makna diwajibkan, difardukan, tetapi kefarduan itu, kewajipan itu bertulis. Sebab itu dimula dengan perkataan kataba. Betapa Allah Ta'ala ini membicarakan soal Ramadan yang kita sedang lalui ini, dan puasa yang kita akan lalui di bulan Ramadan ini, kefarduannya, kewajipannya secara bertulis. Mana buktinya? Sekarang kita sedang baca, ianya tertulis dan termaktub di dalam Al-Quran. Maksudnya, kefarduan ini bukan kefarduan sebarangan, biasa-biasa. Dia ditulis dan dimaktubkan di dalam Al-Quran. Kepada siapa? Kepada yang mengakui bahawa dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, beriman kepada Rasul, beriman pada Quran, dan seterusnya ke rukun iman yang 6. Baik, kutiba alaikumusiyam, dan difardukan kepada kamu asyam, berpuasa. Baik, asyam ni, minta maaf ya, saya nak hurai satu-satu ni supaya apa? Muqaddimah Ramadan. Jangan terlepas apa yang sepatutnya kita faham. Kerana kita akan melalui detik-detik waktu, hari-hari yang begitu sekali bernilai dalam umur-umur kehidupan kita sementara bertemu dengan Allah. Nanti kenapa sangat bernilai? Nanti kita sebut satu persatu, tu yang saya hurai satu-satu tu ya. Walaupun tidak keseluruhannya. Baik, kutiba alaikumusiyam. Perkataan dalam Al-Quran, asyam, dia ada dua perkataan. Pertamanya as-saum. As-saum. Yang kedua asyam. Kata ulama, untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digunakan perkataan asyam. Tapi untuk umat terdahulu diguna perkataan as-saum. Contoh dalam surah Maryam. Ya, surah Maryam. Baca surah Maryam ya. Surah Sayyidatina Maryam. Siapa beliau? Ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Satu-satunya nama seorang wanita yang termaktub di dalam Al-Quran secara nyata. Maryam. Walaupun nama itu tidak ada tanda mu'annas, tanda perempuan. Tapi dia menjadi mu'annas majazi. Tak apalah, tu sedikit kaedah-kaedah ni ya. Ilmu berinteraksi dengan Quran. Ya, saya belajar dengan guru saya dulu. Kadang-kadang saya bertanya. Guru saya ni, dia setiap kali beliau menyebut Quran, mesti disentuh, ada waktunya disentuh tajwid. Ada waktunya disentuh qawaid al-lughah al-arabiyyah, kaedah bahasa Arab. Kenapa semua tu? Kerana itulah kaedah-kaedah yang mesti kita jaga dan menepati di saat kita berbicara dengan Allah. Kita berinteraksi dengan Allah. Rupa-rupanya salah satu daripada kegagalan kita hidup sebagai ahli keluarga, kegagalan memahami komunikasi.
Bagaimana tutur-tutur yang diluahkan oleh ibu-ibu kita, ayah-ayah kita. Ingat lagi tak? Walaupun kadang-kadang dengan bahasa-bahasanya sedikit keras, tetapi memberi suatu makna yang mendalam dalam jiwa dan hati kita dan merubah hidup kita pada hari ini. Betul ya? Betul tak ni? Ke buat tak kisah aja. Banyak mak dan ayah kita melontarkan bicara-bicara. Begitulah Allah yang mencipta kita dan mencipta mak kita. Kalam-kalam Allah yang penuh dengan bicara-bicara. Sehingga ulama kata maka setiap titik pada Al-Quran itu, setiap baris pada Al-Quran itu, setiap tanda bacaan pada Al-Quran itu, apatah lagi setiap huruf, apatah lagi setiap kalimah, apatah lagi setiap ayat, setiap surah, semua itu adalah ilmu-ilmu yang akan memberi manfaat dunia dan akhirat kita. Tak apa, walau bagaimana saya kembalikan balik bahawa dalam surah Maryam, tolong baca surah Maryam. Kita orang tanya ayat berapa? Itu salah satu juga guru saya cakap, bacalah surah Maryam. Ya. Maka Sayyidatina Maryam pernah menyebut, Inni nazartu lirrahmani sawma. Aku bernazar kepada Tuhanku Ar-Rahman untuk aku sawma, berpuasa. Saya baca ringkas-ringkas ni. Macam mana aku berpuasa? Falan ukallimal yawma insiya. Aku tidak akan berbicara dengan mana-mana orang sekalipun. Ini terjemah ringkas ya. Saya nak sebut perkataan. Satu perkataan dalam Quran, sawma. Apa maksud? As-sawm, berpuasa. Tapi bila mana diguna perkataan as-sawm, dia memberi makna al-imsak, menahan diri. Dan menahan diri itu kadang-kadang tahan makan, kadang-kadang makan tapi tahan minum, kadang-kadang makan dan minum tapi tahan berbicara. Itu maknanya as-sawm. Perkataannya as-sawm. Alif, lam, sad, waw, mim. Tetapi untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak guna perkataan as-sawm, menggunakan perkataan as-siyam. Di dalamnya ada terdapat satu huruf alif, as-siyam. Apa maksud as-siyam? Iaitu menahan semuanya, zahran wa batna. Menahan pada zahirnya. Apa pada zahirnya? Makannya, minumnya, penglihatannya, pendengarannya, bicaranya, tindak tanduknya, menahan semuanya daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Zahirnya, menahan hati daripada ingat kepada selain Allah. Itulah as-siyam. Sekarang ni hari pertama mukaddimah Ramadan ni, tolong latih. Ya. Kalau boleh mata dah lah. Duk tengok sana, tengok sini dah. Mulut duk cakap apa, cakap itu, cakap ini dah. Telinga dengar itu dah. Terus sudah. Ya, maknanya kurang-kurang Ramadan pertama ni, kurang-kurang baca WhatsApp. Tengok TikTok kan. Sebab tu saya ini selalu saya nak buka. Saya tak nak buka. Ya, kalau buka nak scroll. Kalau nak scroll, macam-macam lah tengok di situ. Jadi hari ni tak buka lah. Ya, telefon pun saya tak power saya rasanya. Tengok-tengok tadi dalam kereta pun tak ada. Tak power. Sebab apa? Kalau bawa kejap nak tengok. Kalau tengok tu macam-macam lah ya. Macam-macam ada. Dalam Insta, dalam TikTok, dalam Facebook. Yang terasa hari ni pula, buka pagi-pagi dah keluar makanan dah. Buka TikTok tu dah keluar makanan. Kan sekarang ni orang duk offer makanan, hebah-hebahkan, viralkan makanan-makanan. Kita buka tengok ada makanan, ya Allah. Hari pertama dan teringat kepada makanan, ya Allah. Habis siam. Okey, boleh? Jadi as-siyam, al-imsak zahran wa batna. Saya guna bahasa ringkas. Kenapa untuk umat Nabi Muhammad ini khusus diguna perkataan as-siyam? Kata setengah ulama, as-siyam ini ada 9 tempat dalam Quran. Tapi kalau as-sawm ada 1 tempat. Tak apa, kita belajar lain kali. Ini muqaddimah Ramadan. Muqaddimah ni dia tak boleh bincang panjang sangat. Ya, kerana akan disusuli bicara-bicara selepas itu yang disusun oleh Al-Fadhil Ustaz dengan tuan-tuan guru yang lebih hebat sebelum ni, dengan segala selepas ini. InsyaAllah kita akan sama-sama lagi. Okey. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzi, kama sebagaimana, kutiba difardukan juga secara bertulis dalam kitab-kitab yang sebelum daripada ini. Kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum
umat-umat sebelum kamu. Tapi kalau kita belajar, tapi saya tak nak hurai panjang sangat ni, nanti dah lama sangat kat sini ayat kita ni. Umat-umat sebelum kita. Tapi kalau kita belajar betul-betul, rupa-rupanya puasa kita umat kekasih Allah ini, puasa paling ringan. Dan puasa paling pendek. Okey. Daripada 365 hari, hanya 30 hari sahaja. Tapi yang duduk semak-semak selalunya 29 hari. Betul ya? Ya. Tahun ni nak berapa? 30 ke 29? Okey, tak okey dah. Sebagai umat yang terdahulu. La'allakum tattaqun. Yang ni dah selalu duk hurai dah. Ya, la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa. Tapi kata setengah ulama dalam setengah tafsir, tuan tahu saya sebut umum ni, nak rujuk dalam kitab apa pun boleh, Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi, nak rujuk dalam tafsir Al-Bayan dan apa, Imam At-Tabari, nak rujuk dalam tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin As-Sayuti dengan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, nak baca syarah kepada Imam tafsir tersebut, tafsir As-Sawi, Imam As-Sawi, semua kita boleh baca. Tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala pun kita boleh baca. Tapi setengah menyatakan bahawa bila mana Allah meletakkan perkataan la'alla, moga-moga. Bagi bahasa kita, moga-moga ni boleh jadi, boleh tak jadi. Moga-moga, harap-harap, semoga. Ya. Contoh, tolong doa pada saya supaya saya berjaya ya. Ya, moga-moga berjaya. Moga-moga berjaya. Mungkin boleh jadi berjaya. Tapi Allah bila mana dia guna perkataan la'alla, kalau kita betul-betul melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, pasti, setengah ulama mengatakan, pasti kamu tattaqun. Apa makna tattaqun? Ayat ni kita kena faham betul-betul. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala ni minta kepada kita seluruh Ramadan ini. Dengan apa? Dengan puasa di siang harinya, dengan tarawih di malam harinya, puasa tadarus di siang dan malamnya, apa lagi? Bersedekah dan segala ibadah itu hanya kata ulama untuk satu perkataan. Khususnya puasa. Baik, saya nak sebut begini sedikit. Puasa ni, Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkan satu pensyariatan kepada kita dalam bentuk ibadah yang namanya puasa, yang mana ibadah itulah satu-satunya yang paling panjang tempoh masanya. Okey? Maka saya nak hurai sedikit dari segi puasa itu sebuah syariat yang telah Allah tentukan ke atas kita. Syariat apa? Syariat untuk hidup beribadah. Bagaimana ibadah yang paling panjang tempoh masa dia? Apa sebenarnya? Sebab tu saya pernah tanya dulu, kalau tuan-tuan masih ingat, siapa, seorang je, sini wakil, siapa pernah dalam hidup dia solat 12 jam tak berhenti? Siapa? Sepanjang umur ni, sepanjang umur. Dah 60 kan? Satu kali sepanjang umur, tak? Tanya sini pula. Siapa perempuan yang ada kat depan saya ni sepanjang umur dia baca Quran 12 jam tak berhenti? Sekali. Tak pernah? Sini pula. Siapa sepanjang umur dia berzikir 12 jam tak berhenti? Zikir. Tak pernah? 3 ni tanya. Sini tak payah dah ya. Kena tanya juga. Siapa lah. Kemudian tuan-tuan kata, boleh tanya Ustaz? Boleh. Ustaz macam mana? Macam tuan-tuan dah juga. Itu jawapan dia. Tak pernah. Habis apa yang pernah? Puasa. Betul. Puasa. Betapa kita diberi satu anugerah oleh Allah untuk hidup beribadah. Dan ibadah itu kita mampu lakukan dengan kemampuan yang diberi oleh Allah. 12 jam kita mampu bertaf. Untuk siapa? Untuk Allah. Apa maksudnya? Sebab tu saya nak tambah sedikit. Ya, takut saya terlupa. Apa syariat ini? Saya pernah sebut dalam kuliah-kuliah yang lain, kita pernah sebut dia, so kita ulang lagi sekali. Maka, apa syariat ini sebenarnya? Syariat puasa, syariat solat, pensyariatan zakat, haji. Apa syariat itu?
Maka ulama-ulama sufi mengatakan kepada kita syariat itu ialah kaedah dan cara berinteraksi dengan Allah. Itu syariat. Tolong hari pertama ni jangan sekadar faham puasa itu puasa lah. Macam biasa lah. Nanti mesti cucu-cucu kita dah tanya soalan kan. Tu nenek siapa tak apalah gelar-gelar apa pun. Kalau kaminya panggil antuk-antuk ni tokku. Ya. Kalau keluarga-keluarga nikmatullah ni dia tokku. Tak apalah gelar apa pun. Kalau cucu kita tanya, anak kita tanya soalan lagi, ayah, papa, mama, macam mana puasa ya? Ada macam tu dah, macam tahun-tahun lepas dah. Betul. Betul. Gitu kan jawab kan? Kan cakap, tahun ni atuk nak bagi tahu puasa yang special. Yang tidak sama dengan puasa-puasa sebelum ni. Nanti takut pula nak cakap macam tu kan? Nanti anak kita tanya, macam mana pula ni? Sebab tu kita kena faham apa makna puasa, apa makna solat, apa makna haji, apa makna zakat, apa makna qiyamul lail. Semua tu adalah pensyariatan Allah terhadap kita sebagai seorang hamba. Maka apa makna syariat? Syariat adalah kaedah cara berinteraksi dengan Allah. Jangan berinteraksi dengan puasa, tetapi melalui puasa itu kaedah berinteraksi dengan Allah. Jangan semata-mata berinteraksi dengan tadarus, tetapi tadarus itu kaedah berhubung dengan Allah. Jangan sekadar berinteraksi dengan tarawih, tetapi tarawih itu adalah cara kita menghayati hidup dengan Allah. Maka dahlah jiwa dan hati kita sekadar berinteraksi dengan puasa, tetapi berinteraksi dengan Allah. Maka sebab tu kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, puasa paling tinggi, puasa paling kemuncak, yang paling berharga, yang paling bernilai, ialah puasa khawasul khawas. Apa makna puasa khawasul khawas? Makna zahirnya, batinnya, hati dan jiwanya, seluruh dia berpuasa hanya kepada selain Allah. Seluruh mata ni hanya memandang kebesaran Allah. Seluruh telinga ni, pendengaran kita ni mendengar kalam-kalam Allah. Mulut ini bicara tentang zikir-zikir kepada Allah. Hati ini semuanya ingat Allah. Kerana apa? Kerana puasa itu sebenarnya kaedah berinteraksi dengan Allah. Kemuncak interaksi, kemuncak hubungan. Mana buktinya? Allah meletakkan kita dalam tempoh ibadah 12 jam tanpa henti. Bermula daripada ba'dan subuh. Selepas subuh. Kemudian ba'dan maghrib. Selepas maghrib tu kita mula, azan maghrib kita mula berbuka. Ni tempoh ni. Seluruhnya ibadah. Setiap kelipan itu ibadah. Setiap hembusan nafas itu ibadah. Setiap denyutan jantung itu ibadah. Setiap bicara itu ibadah. Setiap langkah-langkah itu ibadah. Setiap duduk dan bangun kita ibadah. Mana ada satu ibadah yang seumpama ini? Kenapa? Allah nak letak. Apa makna ibadah? Sudah. Ibadah ialah kullu amalin fihi ta'atullah hiyal ibadah. Kullu amalin, semua amalan, fihi ta'atullah, pada setiap amalan itu taat kepada Allah, hiyal ibadah, itulah ibadah. Maka daripada selepas subuh tadi sampailah maghrib nanti, seluruhnya ini mesti dalam ketaatan kepada Allah. Pada mulutnya, pada hidungnya, pada matanya, pada kakinya, pada seluruh jasadnya, pada zahir dirinya, pada batin jiwanya. Itulah ibadah. Dan ibadah ini mesti ada niat. Jangan lupa niat. Niat itu bahawa satu hari yang kita lalui ini dan satu malam yang akan malam nanti, semuanya untuk Allah. Jangan siang saja. Kerana puasa ni, Ramadan ni dia datang dengan 2 package. Betul kan? Dah tahu dah ustaz-ustaz kita duk sebut kan? Ni mukaddimah Ramadan ni. Ni mukaddimah ni, tak belajar ni. Mukaddimah ni. Boleh ya? Bijak juga Ustaz Khairul dia bagi tajuk pada saya, mukaddimah Ustaz. Sepatutnya tak panjang ni, dah habis dah ni. Mukaddimah Ramadan.
tak belajar ni, jangan tanya soalan yang macam-macam ni. Muqaddimah ni. Boleh je? Muqaddimah. Maka muqaddimah Ramadan yang pertama ialah niat. Boleh? Tak belajar lagi ni, muqaddimah ni. Muqaddimah pertama, tolong pasang niat. Niat apa? Bukan sekadar niat puasa, niat tarawih, niat bertadarus, bukan itu. Itu dah tahu dah. Sebelum ni kalau nak puasa kena niat tak? Mesti dah tahu, tak payah bercakap. Sebelum ni kalau nak solat kena niat tak? Kena pesan lagi tak? Tak payah dah tahu dah. Habis niat apa? Niat bahawa seluruh hari-hari, detik-detik waktu, di mana tempat, apa saja dilakukan Ramadan ini untuk Allah. Hanya kerana Allah. Seluruhnya. Seluruh Ramadan ini. Tolong bagi tahu ya Allah. Sebab tu ada setengah ulama, dia zahirkan perkataan niat tu. Ya. Aku datang dalam majlis ni, aku berniat. Apa aku niat? Aku berniat pertama sekali untukmu ya Allah. Belajar untukmu ya Allah. Apa lagi? Beramal, segalanya dia zahirkan niat. Maka niat itu yang pertama, bukan niat puasa semalam. Itu dah niat. Kalau tak niat, tak sah kita. Niat bahawa seluruh Ramadan ini, bahkan seluruh hidup ni, siangnya, malamnya, paginya, petangnya, susahnya, senangnya, sakit dan sehatnya, kaya dan miskinnya, segala-galanya adalah untuk Allah. Yang ni dipanggil apa? Tajdid dunia. Allah ingin kita perbaharui balik niat kita bahawa seluruh ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Sebab tu Allah mengajar kita dengan puasa ni 12 jam ibadah. Ya, ni dalam ibadah ni. Dan Allah bertanpa dia sayang dan cinta pada kita untuk supaya kita ni mencapai matlamat kejadian kita. Okey ya? Apa matlamat Allah cipta kita? Surah Az-Zariyat ayat 56 tu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita sebelum ni faham masa solat itulah ibadah. Masa puasa itulah ibadah. Selepas puasa, selesai puasa, dah adalah ibadah. Sebenarnya orang yang ingin benar-benar menjadi hamba kepada Allah, dia kena niat bahawa seluruh hidup ni untuk Allah. Itulah ibadah. Maka seluruh ibadah hidup dia ibadah. Sebab tu saya sebut tadi, Ramadan ni dia dapat datang dengan dua pakej. Pakej siang dengan pakej malam. Boleh ingatkan? Jangan rasa pakej siang saja. Kalau dah puasa, okey, dah selesai Ramadan. Tidak. Sebab tu ada hadis baginda Nabi, hadis sahih. Ya, Nabi kata, man sama Ramadan. Tapi ada hadis yang kedua. Hanya beza apa? Beza satu huruf. Saya baca ya. Tolong dengar. Apa bezanya? Satu huruf saja bezanya. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambin. Hadis yang kedua, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Tak ada satu huruf pun yang beza. Semua huruf disambung, ada satu huruf saja yang beza. Huruf apa tu? Sa dengan qaf. Satu. Maknanya Ramadan ini jangan banyak-banyak beza ya. Siang lain, malam lain, pagi lain, petang lain. Boleh faham insya-Allah ya. Dia beza satu huruf saja. Siangnya huruf sad, sama. Malamnya huruf qaf, qama. Tetapi dua-dua itu ganjarannya sama. Apa ganjarannya? Ghufira lahu, diampunkan baginya ma taqaddama min zambi, segala dosa-dosa yang telah lepas. Kenapa dalam banyak-banyak bicara puasa tiba-tiba hapuskan dosa? Kenapa? Kerana hidup ni tuan-tuan dan puan-puan, yang paling penting dalam hidup ni, Allah ampun dosa-dosa kita. Kenapa? Kerana tak ada seorang pun di kalangan kita yang tak ada dosa. Waktu kadang-kadang kita duduk dengan ulama-ulama ni, dia ajar kita. Yang paling penting sekali, nombor satu sekali dalam hidup ni, ya Allah, aku nak tidur sekejap nanti, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.
Ya Allah, aku nak bangun sekejap nanti, ya Allah. Ampunkanlah aku, ya Allah. Ya Allah, aku nak keluar rumah, ya Allah, nak pergi ke pasar. Ampunkanlah aku, ya Allah. Ya Allah, sekarang aku duduk kat pasar, ya Allah, macam-macam aku nampak, ya Allah. Kadang-kadang ada keinginan macam-macam, ya Allah. Sekarang bukan pasar lagi, tambah satu lagi, bazar. Pi tukar kepada pi. Tahu? Pi ini perlahan, pi bahaya. Boleh, insya-Allah. Ini membahayakan. Apa yang bahaya apa? Membahayakan keimanan kepada Allah. Apa dia? Antara bahayanya iman, banyak makan. Okey. Kena hurai juga. Tapi ni panjang ni saya bawa ni sebab mukaddimah. Sebenarnya yang tadi tak selesai lagi tadi. Takun tadi tak selesai lagi. Tapi saya bawa sebab nak bezakan antara yang tadi. Okey, boleh insya-Allah ya. Ada dua package ni. Ramadan ada dua package. Tolong selesaikan kedua-duanya dan ambil kedua-duanya sepenuhnya. Jangan pilih-pilih package siang sahaja ustaz. Saya package malam saya tak nak. Ada orang ni saya nak package malam. Siang tu santai-santai je. Jangan dia serius ni tuan-tuan dan puan-puan. Hidup ni sebenarnya ibadah itu Allah nak jadikan kita orang yang serius. 12 jam ibadah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Sebab tu saya cakap begini. Tuan-tuan, saya nak buat satu program. Program saya ialah 12 jam solat tanpa henti. Siapa nak daftar? Tak nak ya? Tak mau lah Ustaz. Saya pernah pergi buat satu program di Temerloh, tak silapnya. Tapi saya tak ingat tempat tu, masuk ke dalam. Tu. Yang mengaju tu kata, Ustaz, kita solat tasbih. Qiyamul lail, tapi nak buat solat tasbih. Okey, boleh? Solat tasbih tu, dah pernah buat? Belum, orang kampung ni tak pernah lagi ni. Tapi saya nak minta Ustaz baca lama, boleh? Boleh? Saya bawalah 2-3 orang kawan. Bila mana solat 2 rakaat tu. Sebenarnya malam tu 4 rakaat kan? Kedua-dua. Malam 2-2. Siang 4 rakaat. Lepas 2 rakaat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang pun tak ada kat belakang. Tinggal saya dengan tim saya tu je yang ada. Itu baru itu 2 rakaat. Baru. Alah, lebih kurang setengah jam lah kita katakan. 2 rakaat. Ni nak solat 12 jam. Siapa nak daftar? Takkan ada. Tapi Allah Ta'ala ni, bijaknya Allah. Ya, dia memberi kepada kita puasa dengan package malamnya. Gabung dua ni, memang dia mampu untuk kita bertahan. Siang dan malamnya. Baik, kenapa? Saya nak balik ni. Saya nak kembali kepada takun. Baik, perkataan takun ni kebanyakan kita terjemah. Kebanyakan kita terjemah tuan-tuan. Moga-moga kamu bertakwa. Kita guna perkataan takwa. Takwa tu sifat. Allah Ta'ala dia tak guna sifat. Allah Ta'ala dia guna perkataan fi'il. Perasan tak? Dalam Quran ada isim, ada fi'il, ada huruf. Dan kadang-kadang dibawa dalam bentuk sifat. Sifat tu dalam kategori komponen umumnya adalah isim lah. Baik. Tetapi Allah tidak kata moga-moga kamu bertakwa. Allah tidak kata begitu. Allah kata moga-moga fi'il kamu, tingkah laku kamu, tindak tanduk kamu dengan puasa itu kamu berubah menjadi tingkah laku, tindak tanduk, aktiviti. Apa? Aktiviti dan tingkah laku orang-orang yang bertakwa. Bukan sekadar sifat, tetapi dengan puasa itu merubah aktiviti kita, merubah tingkah laku dan tindak tanduk kita. Tetapi maha benarnya Allah, dengan puasa itu, hari ini kita sudah berubah. Hari pertama puasa kita berubah. Apa perubahan yang sedang berlaku pada diri kita? Kurang tidur. Mana bukti kurang tidur? Karena kita bangun awal semalam. Betul ya? Pukul berapa bangun? Ada pukul 3, ada pukul 4, ada pukul 5. Dah berubah kan? Sebelum ni, tak payah cakap lah.
Agak memalukan. Sama dengan saya. Betul ya? Itu perubahan pertama. Siang ni pula perubahan yang drastik apa? Betul ke drastik? Kalau kira-kira pagi tadi 3 bungkus nasi lemak, kalau hari biasa kan, 3 biji roti canai. Bukan roti canai biasa, baji. Apa lagi? Kopi. Kau. Ke kopi jantan. Macam-macam ini. Tapi sekarang tak ada. Sebiji nasi pun tak ada. Seteguk air pun kita tidak minum. Itulah perubahan yang berlaku kepada tingkah laku. Dan dua perkara ni, sedikit tidur, sedikit makan, inilah tingkah laku, perbuatan, amalan orang bertakwa. Kalau nak tanya soalan, Tuan, Ustaz, Haji, saya ni agak-agak Haji nampak saya ni bertakwa tak? Mudah aja, Haji tanya dia balik. Tuan kurang tak makan? Banyak makan tak? Tak. Banyak tidur tak? Tak. Tuan orang bertakwa. Yang banyak makan, banyak tidur, dia hilang sifat takwa pada diri dia. Subhanallah. Ni Allah. Tetapi kenapa Allah buat kita begitu? Karena manusia ni rupa-rupanya di sebalik kurang makan itulah, di sebalik kurang tidur itulah kekuatan yang luar biasa. Barulah kita faham. Kita ingat makan banyak dengan tidur banyak itulah kuat. Betul kan? Saat kita lemah, kita letih, mesti kita cari kedai nak minum. Lepas minum, cari katil. Kenapa? Kita merasakan bahawa dengan tidur banyak, dengan makan banyak, itulah kekuatan. Kita silap faham. Bijaknya Allah Ta'ala, maha bijaknya Allah. Dia nak merubah diri saya dengan tuan-tuan. Sebab dia tengok tak berubah-ubah ni kan. Ya ke? Allah tunggu kita. Bagi 40, bagi 50, bagi 60. Tak berubah-ubah juga ni. Puasa masih kurang, baca Quran masih kurang, bangun malam masih kurang, bercakap banyak, makan banyak, tidur banyak, tak berubah ni. Macam mana aku nak buat hamba yang aku cinta ini supaya mereka berubah untuk aku layakkan mereka ke syurga aku, kata Allah. Aku bagi dia, aku bantu dia untuk dia puasa. Aku rantai syaitan, aku buka syurga, aku tutup neraka, aku seluruh malam ini, malam semalam, bermula malam semalam, 30 Ramadan, aku rahmat, aku curah seluruh kasih sayang dan cintaku kepada dia. Untuk apa? Untuk dia berubah. Tetapi Allah, bila mana dia melakukan sesuatu, pasti berlaku sesuatu itu. Maka kita sedang berubah. Maka nikmati perubahan ini hingga ke akhir hayat kita. Apa dia? Kurang makan dan kurang tidur. Kurang makan itu apa maksud? Puasa. Kurang tidur itu apa maksud? Qiyamul lail. Okey. Sebab nak apa? Nak menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau kita cerita pasal takwa ni pula sudah. Saya cakap beberapa perkara saja. Kenapa Allah nak rubah sangat tingkah laku kita? Sebab Allah nak bantu seluruh dunia dan akhirat kita. Allah nak selesaikan seluruh hidup masalah dunia dan akhirat kita. Kenapa Allah nak sangat? Dengan 12 jam berpuasa. Malamnya 20 rakaat. Siang dan malamnya 30 juzuk. Ada setengah ulama, saya ulang balik, ada setengah ulama di senarai macam ni. Allah minta kita 30 hari berpuasa, 30 hari bertadarus, 30 hari bertarawih. Kenapa Allah minta seluruhnya itu untuk satu perkataan yang namanya takut? Kerana Allah nak bawa kita ke syurga. Maka apa maksud bulan Ramadan ni? Bulan syurga. Bulan persiapan nak masuk syurga. Sayangnya Allah pada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Saya ulang balik. Kenapa dengan satu ni? Allah nak satu je perkataan takut pada diri kita. Walaupun kita tahu perkataan takut itu adalah fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari'. Apa makna fi'il mudhari'? Maknanya hal wal mustaqbal. Memberi makna sekarang. Berubahnya diri kita kepada orang yang bertakwa. Dan akan datang pun. Gitulah hidup saya selepas ini. Tuan-tuan. Lepas Ramadan ni, begitulah hidup kita berterusan. Kerana bila mana ulama kata gabung antara hal wal mustaqbal, dia ada satu perkataan al-istimrar, berterusan. Maka Allah nak kita macam ni, berterusan sampai kita bertemu Allah di akhirat nanti. Sehingga kematian kita dah bertemu Allah. Kenapa? Allah nak pastikan kita ke syurga.
Sebab apa? Sebab syurga ni disediakan untuk orang bertakwa. Surah Ali Imran, tolong baca semua ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, hendaklah kau bersegera kepada keampunan Tuhanmu, mendapat keampunan Tuhan. Wa jannah, dan kamu bersegera mendapatkan sebuah syurga. Tolong ingat ya. Kita ni ramai-ramai ni kena pastikan kita dah sekarang kita sudah layak untuk satu syurga. Sekarang. Kalau tidak sekarang untuk satu syurga, habis saya dengan tuan-tuan. Dia untuk satu lagi. Sebab tu diguna perkataan mufrad. Wasari'u ila maghfiratin, hendaklah kamu bersegera kepada keampunan Tuhanmu. Wa jannah, dan satu syurga. Satu syurga ni, arduhas samawati wal ard, luahnya 7 petala langit, 7 petala bumi. Tapi syurga ni, uiddat lil muttaqin, disediakan sekarang. Kalau kita belajar bahasa Arab, uiddat. Apa makna uiddat? Fi'il madhi. Apa makna fi'il madhi? Memberi makna yang telah lepas. Maksudnya apa? Sudah disiap sediakan. Sekarang ni syurga dah ada. Syurga dah ada. Bukan setakat sudah ada. Sudah disiap sediakan. Tunggu apa? Tunggu masuk. Sekarang. Tunggu masuk. Tunggu masuk. Tunggu aja. Tapi sebelum masuk, tunggu apa? Tunggu mati aja. Mati aja syurga. Tapi kena ingat, untuk siapa kalau mati saja terus dia ke syurga? Lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang bertakwa. Sebab tu tuan-tuan kena doa ni bulan Ramadan ni. Ya Allah, aku tak tahu puasa aku sempurna atau tidak ya Allah. Ya Allah, aku tidak tahu tarawih aku ni sempurna atau tidak. Kerana aku serba kekurangan ya Allah. Daripada dah lama aku puasa, aku tak tahu dah. Macam ni juga aku dia aku ya Allah. Tapi tolonglah ya Allah, dengan kasih sayangmu, kasihan belasmu ya Allah, tolong jadikan aku orang bertakwa ya Allah. Minta daripada malam ni, malam-malam sebelum ni, hari ni kan duduk tengah makbul doa ni. Duduk dalam kereta kita kalau nak balik nanti, duduk sekejap. Jangan start suruh pergi, duduk sekejap. Ya Allah, jadikan aku orang bertakwa ya Allah. Balik nak pergi jumpa siapa ni? Kawan-kawan kan? Pergilah. Nak pergi ke pasar tak? Pergilah. Dalam perjalanan itu, ya Allah, jadikan aku. Macam juga saya sebut tadi. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Pergi berjalan sikit. Ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Pergi ke mana juga. Ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Ya Allah, aku nak tidur ni, ya Allah. Ampunkanlah aku, ya Allah. Ya Allah, dalam masa aku tidur, ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Ya Allah, selepas aku bangun daripada tidur, ampunkanlah. Sama juga yang ni. Ya Allah, jadikan aku bertakwa, ya Allah. Ya Allah, sekejap tadi aku berbuka, ya Allah. Jadikan aku bertakwa, ya Allah. Ya Allah, lepas berbuka ni, ya Allah, aku nak pergi ke masjid. Ya Allah, jadikan aku bertakwa, ya Allah. Ya Allah, tolong jangan matikan aku sebelum aku dilayangkan oleh jadi orang bertakwa. Ya Allah. Ni tuan-tuan kena selalu sebut ni. Kita sebenarnya kita kurang berhubung dengan Allah. Bila mana kita kurang berhubung dengan Allah, maka kita jauh dengan Allah. Allah tidak pernah jauh dengan kita. Kita yang jauh dengan Allah. Maka benda ini tolong ingat insya-Allah ya. Baik, satu lagi saya nak baca berkaitan dengan ayat berkaitan dengan takwa ni. Pertama, syurga ni Allah siapkan untuk orang bertakwa. Sebab tu Allah nak sangat kita jadi orang bertakwa. Sebab apa? Sebab Allah dah siap sediakan syurga. Kenapa Allah nak suruh kita jadi orang bertakwa? Sebab Allah dah siapkan syurga. Tunggu masuk je. Yang paling indah lagi ada dalam satu surah. Allah, saya tak ingat ada surah ni tuan-tuan sekalian. Ada satu ayat Allah mengatakan, wa uzlifatil jannah lil muttaqina ghaira ba'id. Yang ni paling indah. Wa uzlifatil jannah, didekatkan syurga lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Maknanya apa? Orang yang tidak bertakwa, dia kena berjalan, bergerak, mengejar syurga. Orang bertakwa, Allah bawa syurga datang pada dia. Kalau tuan-tuan nampak, kalau sekarang tuan-tuan bertakwa, kalau tuan-tuan nampak, syurga ada depan mata. Sebab tu kadang-kadang orang meninggalkan. Senyum, dia meninggal. Kenapa senyum? Dia sudah nampak tempat dia dalam syurga. Allah dah tunjuk. Nampak tak? Nampak tak syurga ni? Nampak? Ini bahaya soalan ni kan? Ini soalan ni bahaya ni. Tuan-tuan jangan salah faham ni. Nampak tak?
Kan saya dah ajar sebelum ni kan. Nampak ni kan ada 3. Okey ya? Ni puan-puan dan tuan-tuan ni makam dah tinggi ni. Astaghfirullahalazim. Ni ujian juga ni, ujian. Tak adalah makam tinggi. Tapi nak bagi tahu je, nampaknya ada 3 kan. Pertama nampak dengan mata. Yang kedua nampak dengan akal. Yang ketiga nampak dengan hati. Hati yang mana? Hati yang beriman lagi bertakwa. Maknanya, hebatnya Allah nak suruh kita jadi orang bertakwa sebab Allah nak bawa syurga ke dekat kita. Tuan-tuan dan puan, tuan guru saya dulu dia cakap apa? Kita ni antara dunia dan akhirat, antara syurga dengan neraka, tarfata ainin. Apa dia? Sekelip mata. Berkelip, habis. Boleh ya? Tu jangan lalai. Berkelip. Tutup, habis. Akhiratlah kita. Boleh insya-Allah ya. Ni dah panjang sangat ni saya bicara ni, rugi masuk dah rasanya. Ni tak baca lagi kitab ni, letak aja ni. Tak apalah, mukaddimah kan. Mukaddimah Ramadan. Okey. Rasulullah ni baru nak ingat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal Ramadan ada beberapa perkara yang Rasulullah buat. Yang ni tolong buat. Baik, yang pertama yang tadi saya sebut awal tadi. Niat seluruh Ramadan ini untuk Allah. Bahkan niat seluruh Ramadan dan selepas Ramadan adalah untuk Allah. Kerana Allah sedang mengajar kita seluruh Ramadan ini untuk Dia. Yang kedua ni, tolong maafkan semua orang dan mohon maaf pada semua orang. Sebab yang menyusahkan kita untuk ke syurga, kesalahan kita dengan orang. Yang ni bolehlah buat live ya. Buka FB, buka TikTok, buat live. Ambil masa 2 minit. Saya tunggu orang masuk dulu kan. Ramai followers ya. Tunggu dia masuk dulu. Okey, saya ni live saya pada bulan Ramadan. Yang pertama dan terakhir bulan Ramadan ni. Ya, lepas ni tak akan buat live lagi dah. Tak nak sibuk dengan yang lain dah. Apa yang saya nak cakap ialah, tuan-tuan dan puan-puan yang mengenali saya atau tidak mengenali saya, kalau saya ada kesilapan kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon maaf, tolonglah. Saya merayu, saya merintih, tolonglah maafkan saya. Ya? Apa saja kesalahan saya. Saya tahu saya banyak buat silap pada tuan-tuan dan puan-puan semua, tolong maafkan saya. Kalau ada masalah, apa-apa datang jumpa saya, apa sepatutnya saya buat, saya akan buat. Yang pastinya tuan-tuan dan puan-puan, maafkan saya. Dan saya nak isytihar, saya maafkan semua tuan-tuan dan puan, apa sekalipun kesalahan. Kenapa? Kerana syurga ni penghalang dia ialah masalah kita dengan manusia. Allah ni kalau bulan ni Allah dah bagi tahu dah. Bulan ni sehingga ada hadis Nabi kalau kita baca kitab Sahih Imam Bukhari ada mengatakan idza jaa Ramadan. Yang kedua idza dakhala Ramadan. Yang ketiga idza kana Ramadan. 3 tu. Nak cakap beberapa perkara antaranya futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Bukan satu pintu, pintu-pintu syurga dibuka seluruhnya. Wa ghulliqat abwabul jahim, ditutup semua pintu-pintu neraka. Pintu neraka ada berapa? Ada 7. Neraka ada berapa jenis? Neraka ada berapa jenis? Bagus, tak boleh jawab sebab saya tak nak masuk. 2 ke 3 jenis saya tak kisah. Neraka ada 2 jenis. Satu neraka panas yang namanya Jahannam, nama umumnya. Satu neraka sejuk yang namanya Zamharir. Zamharir. Jangan cuba-cuba bagi nama anak. Cantik juga nama tu. Zamharir. Ada kawan nama Zamharir? Itu nama neraka yang sejuk. Siapa yang rasa hebat boleh tahan panas, Allah letak dalam tempat sejuk. Siapa yang rasa hebat boleh tahan sejuk, Allah letak tempat panas. Tapi Allah tutup. Allah tutup. Apa maksud Allah tutup?
Allah tak nak masukkan kita ke neraka. Allah tak nak masukkan kita ke neraka. Tolong faham, tolong hayati, tolong hargai kehendak Allah. Kenapa Allah buka syurga? Allah nak tunggu masa kita mati aja. Allah masukkan, kenapa? Pintu sudah siap sedia dibuka. Yang ni lah. Okey, cuma saya nak sebutnya, penghalangnya bukan Allah lagi. Penghalangnya bukan diri kita kalau kita layak untuk bertakwa. Ada orang tanya soalan, Ustaz, adakah saya puasa sampai 30 Ramadan baru saya jadi orang bertakwa atau macam mana? Ulama kata tidak. Ada orang malam semalam dia dah layak jadi orang bertakwa. Kerana dia bukan berhubung dengan puasa, dia berhubung dengan Allah pada malam puasa. Habis ada orang hari ini, ada orang hari kedua, ada orang 30 hari puasa pun tak layak dia orang bertakwa. Ini tolong ingat ya. Maknanya kan sekarang Allah sudah layakkan kita menjadi orang bertakwa, maka sekarang ni tunggu mati aja. Kita ke syurga. Sebab tapi yang inilah tadi. Sebab tu Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Barasin Hafizahullah Ta'ala, dia kata, baru ni saya jumpa dengan beliau di satu tempat dalam sebuah program, tolong minta maaf dengan semua orang. Baru ni dia cakap apa? Dia cakap dua. Okey, yang lelaki ni adalah wasiat dia. Yang perempuan ada wasiat. Apa wasiat orang perempuan? Syekh saya cakap baru ni. Orang perempuan, tolong maafkan semua kesalahan suami. Orang lelaki, redha semuanya dengan isteri. Bagi tahu, ya Allah, semalam tu sepatutnya, tapi kalau tak buat sekarang, ya Allah, aku nak bagi tahu padamu, ya Allah, aku redha kepada isteri aku, ya Allah. Aku redha pada dia, ya Allah. Bawa dia ke syurga, ya Allah. Saya pernah sebut, tuan-tuan sekalian, dalam kuliah saya, tugas kita yang paling besar sebagai suami, tanggungjawab paling besar, ujian paling besar, bawa isteri kita ke syurga. Tolong pastikan bawa isteri. Tolong, ya Allah, aku sebagai suami, ya Allah, banyak benda yang aku silap, ya Allah. Tapi aku minta maaf denganmu, ya Allah. Tapi tolong masukkan isteriku ke syurga, ya Allah. Tuan-tuan kena tiap doa 5 waktu ni, tolong cakap, ya Allah, masukkan ibu dan ayah aku, anak dan isteriku ke syurga, ya Allah. Aku gagal kadang-kadang, ya Allah. Kadang-kadang mungkin aku yang menyebabkan mereka masuk neraka. Sebab tu Syekh saya kata, orang lelaki, wasiat dia apa? Redha dengan isteri. Ya Allah, Ramadan ni aku redha. Bahkan selepas Ramadan pun aku redha. Masa dia hidup pun aku redha. Dan dia mati nanti pun aku redha dengan dia, ya Allah. Masukkan dia ke syurga. Walaupun dia banyak menyakitkan hati aku, ya Allah. Walaupun dia banyak kecewakan aku, ya Allah. Walaupun ada waktu aku menangis kerana dia, ya Allah. Kerana tutur bicara dia. Tapi aku redha dengan dia. Puan-puan pula apa wasiat dia? Syekh saya cakap, maafkan seluruh kesalahan suami. Maafkan. Ya, sebab suami nak masuk syurga sebab kita. Suami bertukuh lumur, tuan-tuan. Kadang-kadang saya baru sampai semalam dalam pukul 3 daripada Kelantan dengan kawan-kawan. Tak apa cerita apa nak cerita. Suami-suami bila mana kita berjalan kan dengan suami-suami kan, banyaklah cerita dia rupa-rupanya. Sedihnya, kecewanya, terasanya, apanya, macam-macam lah. Sebab suami kan ada perasaan juga kan. Tapi isteri pun ada perasaan. Maka akhir sekali, Ramadan ni kita buat istiharan. Okey, I redha dengan dia. Seluruhnya. Letak isteri kat depan. Ya, sekarang ni anak cakap pada you, I redha dengan you semua. Kalau you mati, I akan doakan. Dan akan sebut, ya Allah, isteri aku meninggal, ya Allah. Ya Allah, aku redha dengan dia, ya Allah. Bawa dia ke syurga, ya Allah. Sama juga perempuan, ya Allah, suamiku meninggal atau suami masih hidup, ya Allah. Aku maafkan segala kesalahan suami dengan aku, ya Allah. Okay, ya? Tak boleh. Maafkanlah. Dan kita akan bertemu dalam syurga bersama-sama. Itulah Ramadan. Kata Syekh saja. Sebab juga rasanya kan, ya Allah, kadang-kadang aku pernah cakap, ya Allah, sehingga kadang-kadang biar kau masuk neraka lagi baik. Kan berapa orang suami yang cakap kat isteri dia, engkau ni kan
engkau ni kan ahli neraka. Ada dia kawan cerita kat saya. Ada satu kawan tu kan, dia cakap apa? Isteri dia minta cerai dengan dia. Dia cakap apa tu? Okey, bagi masa aku seminggu. Engkau nak cerai kan? Engkau nak aku ceraikan engkau kan? Bagi masa aku seminggu. Aku nak puasa 3 hari. 4 hari lagi aku akan solat hajat, doa sungguh-sungguh. Lepas aku cerai engkau mati, engkau masuk neraka. Engkau nak cerai kan? Tunggu, bagi aku seminggu. Bagi aku seminggu, aku nak puasa 3 hari turut-turut. Kemudian 4 malam. Aku nak cakap pada Allah, ya Allah, isteri aku minta cerai dengan aku, ya Allah. Engkau matikan dia lepas aku cerai. Engkau humban dia dan neraka, ya Allah. Kemudian lepas seminggu, nak cerai tak? Tak nak. Okey, kita teruskan hidup. Macam mana? Tapi kadang-kadang ustaz, orang ni, isteri ni, kadang-kadang nak suruh saya buat macam tu baru dia tahu. Nak suruh kita buat macam tu baru dia nak faham. Sebab tu hidup ni, sikit sebanyak, maafkanlah. Janji boleh masuk syurga. Tak payahlah berkira sangat. Hargailah diri masing-masing kan. Sungguh, suami ni, jadi suami penat tuan-tuan. Ustaz mana tahu? Kan saya kan suami. Saya ada orang cakap kat saya. Saya kata jadi suami ni penat. Ustaz tahu mana? La haula wala. Makcik tu tanya saya. Ustaz tahu mana jadi suami? La haula wala. Sihat kat makcik tu. Susahnya faham. Okey, letak dah selesai. Okey, kita habis ni mukadimah ni. Okey ni, mukadimah Ramadan, maafkan semua orang. Kalau semua orang kita nak maafkan, takkan suami kita tak maafkan. Kalau semua orang kita diminta maafkan, takkan isteri sendiri kita tak maafkan. Kalau semua orang kita maafkan, takkan anak-anak kita tak nak maafkan. Maafkanlah anak-anak kita semua. Biar mereka semua masuk syurga. Biar mereka bahagia. Jangan sebab kita tak maafkan kesalahan dia dengan kita, dia derita selepas kita meninggal. Dengan isteri, dengan anak-anak. Dia derita. Kenapa? Dia tersumpah dengan kalam kita. Mak tak maafkan awak. Mak tak redha dengan awak. Jangan tuan-tuan, tak payahlah. Sihat pada anak. Kita ni dah mungkin dah akhir umur dah. Anak kita masih jauh, dia berjalan dengan keluarga dia. Dah dia tak ada. Semalam saya pergi satu tempat. Tak payah cerita, pergi masuk. Tak apa dah. Cerita je lah. Ayah tu kata, ada seorang ayah cakap kat saya, Ustaz kenal anak saya kan? Ustaz duduk syahadah kan? Ya. Ustaz kenal anak saya? Kenal. Ustaz tolong pesan pada menantu saya, baliklah jumpa saya. Okey. Bahasa yang telah zahirkan bahawa menantu atau anak itu sedang menderhakai ayah kerana menyeksa ayahnya dengan sebuah kerinduan. Sehingga ayah ni terpaksa bagi tahu pada orang, Ustaz tolong pesan dia. Cakap, baliklah. Ada satu ustaz daripada Indonesia tu, saya simpan ceramah dia, tapi tak tahulah dah lama ada lagi ke tak dalam tu. Dia kata apa? Jangan seksa ibu dengan kerinduan. Kan ada pernah tengok tu kan? Di saat ibu merindui kita, kita sedang menyeksa ibu kita. Kita sedang menderhakan ibu. Saya tak tahu, saya sebenarnya saya nak balik ke Kelantan. Tak jadi. Sampai anak saya pun saya hantar dengan pas je. Biar dia balik, sebab dia nak balik. Ya. Akhir sekali saya balik, tak tahu kenapa. Saya kata, kenapa saya balik? Saya tak tahu. Kawan-kawan pun ada 2-3 orang ikut, saya tak tahu. Rupanya Allah nak suruh saya ziarah. Hari sebelum 1 Ramadan, saya ziarah kubur mak saya di Pulau Melaka. Oh, terima kasih ya Allah. Mungkin mak terlalu rindu dengan kita. Jangan ingat alam ni satu alam ya. Kita faham ya, alam ni ada banyak ya. Maknanya mak kita yang telah meninggal, ayah kita telah meninggal, dia di alam barzakh. Dia juga rindu kepada kita. Tapi kalau tak sempat sangat, kirim Fatihah pada mereka. Jangan
Jangan seksa ibu dan ayah kita dengan kerinduan. Okey. Tu saya bila mana dengar pakcik tu cakap, ya Allah, maafkanlah dia, maafkanlah anak dia. Maaf. Ini persiapan. Baik, kemudian ada satu doa yang saya yakin tuan-tuan dah hafal, tapi doa ni persiapan Rasulullah di awal Ramadan. Pertama, tolong betulkan niat. Ya, tolong betulkan. Tajdid, perbaharui balik. Ya Allah, Ramadan tahun ini aku untukmu ya Allah, diriku untukmu. Aku akan pulun malamnya, aku akan pulun siangnya. Aku akan banyak jalan dengan orang lain. Ya Allah. Tuan-tuan, kalau boleh Ramadan ni kuranglah bercakap, kurang berinteraksi dengan orang. Allah rindu kepada kita. Sebab tu seluruh Ramadan ini siangnya ibadah. Allah nak kita dengan dia. Apa makna ibadah? Kita dengan dia. Kita dengan dia. Sebab tu Allah tak nak bagi kita masa makan. Aku tak nak bagi masa makan kamu pada siang hari. Aku tak nak bagi. Minum pun aku tak nak bagi. Aku tak nak kamu sibukkan makan dan minum di siangmu untukku, kata Allah. Tolong faham kerinduan Allah kepada kita. Sebagaimana seorang ibu yang melahirkan kita, seorang ayah yang membesarkan kita, yang menjaga kita, betapa rindunya ayah pada kita. Begitulah rindunya Allah kepada kita, yang dia yang mencipta. Maka sebab itu dia programkan kita Ramadan ini seluruhnya untuk dia. Man shama Ramadan. Yang kedua, man qama Ramadan. Perkataan selepas itu, iman dan penuh kepercayaan, keyakinan kepada Allah. Sebab itu, tapi masalah kita dengan Allah selesai. Allah ni, bulan Ramadan ni, Allah kata, aku denganmu selesai. Aku buka syurgaku sepenuhnya, aku tutup nerakaku, aku rantai syaitan yang selama ni menyesatkan, menyelewengkan, menggoda, aku selesaikan dia, aku rantai dia. Aku selesai, aku denganmu, aku selesai. Tapi tolong kamu kena ingat, tolong selesai kamu dengan hamba-hambaku. Masalah kita dengan mak ayah, itu saya sebut. Masalah kita dengan guru-guru kita. Masalah kita dengan isteri kita. Masalah kita dengan mak ayah kita. Tolong selesai. Segera. Bila? Hari ini. Selesai segera. Yang ketiga, Nabi ni dia doa. Tapi teks dia berbeza-beza. Saya tengok dalam matan ni. Sebab saya dulu, guru cakap kita hafal. Yang antara kalam pertama yang saya dengar doa ni, dia ajar kepada saya ialah daripada Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Dia begini tuan-tuan, puasa ni, tahu kalau nak tahu kehebatan puasa. Puasa ni, kita dengar ilmu, dia macam kita rakam. Dia rakam. Kalau kita puasa lagi selepas ni, lepas Ramadan kita puasa, semua daripada A sampai Z, hadis-hadis ayat-ayat Quran yang dibaca oleh guru, dia rakam. Jadi setakat masuk, tapi masa Hadrul Maut tu memang banyak puasa berada di sana. Puasa Nabi nak bagi tahu je, puasa tu diprogramkan. Kita rajin sangat. Jadi dia cakap kita tangkap. Sehingga ya tu, tapi bila mana kita buka kita ada lain-lain sikit versi dia. Tapi antara doa di bulan Ramadan yang paling awal, sebelum Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang tu bacalah. Nombor satu sekali Nabi baca, Allahumma sallimna li Ramadan. Kalau ada yang Allahumma sallimni, itu untuk seorang. Dan kita ni sebagai mak, sebagai ayah, sebagai suami, doa apa pun, jamakkan doa tu. Pluralkan doa tu. Supaya apa? Niat sama. Masuk sekali isteri, masuk sekali anak-anak. Jangan doa untuk kita. Ya? Jangan doa untuk kita. Ya Allah masallimni, ya Allah selamatkan saya. Allah masallimna, selamatkan kami ya Allah. Isteri kami, anak-anak kami, kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami, jemaah-jemaah kami, ya Allah selamatkan. Ya. Tapi tuan-tuan tahu apa doa yang paling hebat? Dalam senarai-senarai doa, untuk saya, untuk kami, tahu doa yang paling hebat? Doa untuk mak dengan ayah. Itu paling hebat. Kalau tuan-tuan tak doa apa pun untuk tuan-tuan doa untuk mak dengan ayah, tuan-tuan akan dapat segala-galanya dunia dan akhirat. Itu boleh juga. Tapi tak apa, itu cerita doa. Tapi nak bagi tahunya,
Nabi, doa yang antara Nabi baca, Allahumma sallimna li Ramadan. Ataupun Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, engkau selamatkan aku untuk Ramadan. Apa makna selamatkan diriku untuk Ramadan? Engkau sehatkan aku, ya Allah. Engkau panjangkan umurku, ya Allah. Engkau beri kekuatan iman kepadaku, ya Allah. Semangat kepadaku, ya Allah. Untuk aku memenuhi Ramadan ini. Ya. Bimbang-bimbang hari kedua dah sakit kepala, hari kedua dah sakit perut, hari ketiga dah sakit lutut. Macam mana nak 20 rakaat? Kan? Selamatkan diriku, panjangkan umurku, sehatkan tubuh badanku, berilah kekuatan kepada jiwa dan hati aku, beri kekuatan semangat, ya, aku melalui satu bulan Ramadan. Kemudian wasallim Ramadana minna. Itu antaranya saya hafal. Mungkin ada versi yang lain, tak ada masalah. Maksudnya hampir sama. Dan engkau selamatkan Ramadan daripada kami. Apa makna? Tadi selamatkan diri kita untuk Ramadan. Panjang umur dan sebagainya. Sebab Ramadan sudah Ramadan. Bimbang-bimbang kita meninggal awal Ramadan. Rugi juga kita. Walaupun baik. Sebab tu kalau nak meninggal, minta meninggal bulan Ramadan. Ya. Ya Allah. Kalau engkau nak tentukan ajal aku, ya Allah. Allah boleh ubah je. Allah tak terikat dengan diri, dia tidak terikat dengan peraturan yang dia buat. Peraturan yang dia buat untuk kita. Walaupun kita tahu Allah itu tidak akan mungkir janji. Kalau dia tetap itu, itulah. Tapi ya Allah, kalau engkau nak matikan aku, tolong matikan aku bulan Ramadan, ya Allah. Kalau engkau nak matikan aku, ya Allah, hari Jumaat bulan Ramadan, ya Allah. Kalau boleh, ya Allah, hari Jumaat bulan Ramadan, aku tengah baca Quran, ya Allah. Minta ni, ulun sungguh-sungguh minta ni bulan ini. Tapi kalau nak raya, minta lah juga. Ya Allah, aku tak nak mati bulan Ramadan sebab aku nak raya. Bagi tahu lah. Ya? Selamat. Kemudian ya Allah, engkau selamatkan Ramadan daripada aku. Ramadan ini mulia. Ramadan ini sebuah anugerah. Ramadan ini bulan rahmat, bulan syurga, bulan Quran, bulan agung. Kau selamatkan Ramadan daripada diriku. Bimbang-bimbang aku mencemarkan Ramadan. Bimbang-bimbang aku menghina Ramadan. Dengan perbuatan aku, dengan percakapan aku. Sebab tu, jangan banyak cakap. Bimbang tersalah cakap, takut menghina Ramadan. Ya. Alah, biasalah bulan Ramadan ni. Macam biasa lah. Mana ada macam biasa? Syurga dibuka, neraka ditutup. Mana ada macam biasa? Jangan buat benda-benda yang mencemarkan Ramadan. Sebagaimana kita pergi ke tanah suci kan? Jangan buat benda-benda yang mencemarkan tanah suci. Walau sekecil mana pun. Alah, cabut rumput aja. Tak boleh. Kena apa? Kena dam. Takkan berkira sangat Allah Ta'ala. Rumput je pun boleh tumbuh balik. Ini kata-kata ni jangan. Sama juga Ramadan ni. Bulan mulia. Jangan buat sesuatu. Tapi kita ni kan manusia. Kok nak bergaduh dengan suami isteri bulan Ramadan ni kan? Yang tu nak makan tabiat, dia nak kasut. Gaduh dia. Ada. Betul lah. Lawan kau tak ada. Ya Allah. Malu kat Allah. Bergaduh pasal tom yam dengan sup. You nak minum apa? I nak minum air kopi. Tak, I tak maulah. I nak air Bandung lah. Tak boleh. Ini hari air lah. Tuan-tuan, kan kita dengan cerita 1001 cerita. Betul. Bergaduh kat bazar Ramadan. Tak pernah jumpa. Bergaduh kat bazar Ramadan. Lah. Sebab tu tak nak pergi dah bazar Ramadan. Sebab apa? Duk sibuk orang bergaduh. Tak adalah, tuan-tuan nak bagi tahu je. Ni contoh ni. Apa makna contoh tu? Contoh itu menggambarkan beberapa perkara yang dilakukan untuk mencemarkan Ramadan. Malu kita, tuan-tuan. Umur berapa dah? 60 dah. Umur berapa dah? 70 dah. Duk buat benda-benda yang mencemarkan Ramadan. Sudah-sudah dah. Berhenti mengumpat. Berhenti mencela orang. Berhenti memandang hina pada orang. Berhenti sangka buruk pada orang. Sudah semua sekali. Ya. Kalau dengan orang pun kita nak baiki di bulan Ramadan, macam mana dengan suami dan isteri? Macam mana dengan anak-anak dan keluarga? Macam mana dengan kawan-kawan? Baik, ya Allah, selamatkan aku untuk Ramadan dan selamatkan Ramadan daripada perangai buruk aku, dan terimalah segala apa yang aku lakukan pada bulan Ramadan ni, segalanya. Wa taqabbala wa tasallamhu minna mutaqabbala. Itu antara perkataan yang saya hafal. Engkau selamatkan segala amalan aku di bulan Ramadan ini dengan engkau apa? Engkau menerima seluruhnya.
Setiap huruf Quran yang aku baca, ya Allah, tolong terima, ya Allah. Setiap sen yang aku sedekah, ya Allah, tolong terima, ya Allah. Setiap rukuk dan sujud dan rekaan aku, tolong dan terima, ya Allah. Walaupun aku tahu serba kekurangan. Macam sebelum ni lah, ya Allah. Okey, yang terakhir saya nak sebut sikit yang terakhir ni. Baik, dalam banyak-banyak hadis kata ulama, antara hadis yang pertama Nabi sebut pada hari-hari pertama Ramadan, tapi hadis ni agak panjang. Saya nak baca rekas, ada 5 minit lagi. Nabi kata apa? As-siyamu junnatun. As-siyamu junnatun. Kalau kita tanya, apa makna puasa? Kalau orang tanya kita kan, apa makna puasa? Kita tak perlu dah cerita, puasa ni ialah menahan makan dan minum. Itu orang dah faham semua dah. Apa makna puasa? Nabi kata puasa ni ialah junnatun, perisai. Perisai. Allah, sayangnya Allah pada kita sebelum kita masuk alam barzah, sebelum kita balik akhirat, sementara kita berada di dunia, Allah nak kita bina perisai.